Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasalah kita ingat kepada nikmat-nikmat Allah yang amat banyak kepada kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang sentiasa lalai, kerana nikmat Allah itu tidak akan dapat kita bayar, tidak akan dapat kita tebus dengan ibadah. Sekalipun banyaknya ibadah kita itu dilipat umur kita, 2 kali hidup 2 kali mati, tidak akan menyamai dengan nikmat daripada ganjaran ibadah kita kepada Allah. Jadi ingatlah, janganlah kita mempersia-siakan umur kita, usia kita yang hanya sedikit ini. Kejarlah sedaya yang upaya untuk kita mengerjakan amal ibadah. Sebagai mukadimah, tengah hari ini suka untuk kita memberi peringatan melalui sebuah cerita orang abid menumpang sebuah kapal. Kemudian kapal ini karam di tengah-tengah lautan. Dia dapat berpaut pada sekeping papan kapal itu. Kemudian tu ketika dia di lambung ombak, menghampirilah dia sebuah kapal lain yang untuk memberi pertolongan kepadanya. Tetapi apabila pertolongan itu dihulurkan kepada abid yang sedang terapung-apung di laut ini, dia mengatakan kalaulah Allah Ta'ala nak menyelamatkan dia tanpa kapal ini pun Allah Ta'ala boleh selamatkan. Jadi oleh kerana dia menolak pertolongan yang pertama, kapal yang untuk menyelamatkan dia tadi itu berlalu begitu saja. Kemudian tu dia dipukul ombak hampir kepada tepi pantai. Datang pula sebuah perahu berlayar. Kemudian tu perahu ini juga datang memberikan pertolongan kepada abid yang di lambung ombak. Tetapi abid ini berkata serupa dengan perkara yang dia berkata kepada kapal yang untuk menyelamatkannya. Jadi dia juga ditinggalkan oleh perahu yang ada layar ini. Kemudian tu dia dipukul ombak lagi, sangat-sangat hampir kepada pantai. Belum lagi mencapai pantai, datanglah sebuah sampan seorang nelayan. Sampan ini juga untuk menyelamatkan dia. Tetapi perkataan yang disampaikan sama juga, iaitu kalaulah Allah Ta'ala mencintai dia dan menyelamatkan dia tanpa perahu, tanpa sampan pun boleh dia diselamatkan. 3 kali pertolongan datang kepadanya. 3 kali dia menolak dengan harapan bahawasanya Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia. Dia lupa yang akhirnya dia itu mati tenggelam, disebabkan dia tidak dapat memahami sebab dan akibah yang Allah Ta'ala kadak dan kadarkan kepada seseorang. Dia mahukan Allah Ta'ala cinta kepada dia, dia mahukan Allah Ta'ala menolong dia, tapi dia tidak menolong dirinya dengan memahami apa yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab dan akibah. Kerana sesuatu kejadian itu ada sebabnya, dan natijahnya juga adalah bersebab daripada kenapa kita pilih sesuatu yang untuk menjadikan natijah itu sesuai atau tidak sesuai kepada diri kita. Ini di dalam masalah akhlak kita kepada Allah Ta'ala, di dalam kita berakidah kepada Allah Ta'ala, iaitu kita senantiasa sepatutnya memahami apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu usaha adalah bergantung kepada sebab. Kalau kita tidak usaha, kita tidak akan dapat natijah sebagaimana yang kita mimpikan. Kita jangan harap untuk dapat menjadi kaya hanya dengan duduk aja berpeluk tubuh tanpa bekerja. Dan jangan harap kita akan jadi pandai, jadi alim kalau kita hanya duduk tidur saja. Kita kena berusaha. Disebab itulah kita kena belajar tentang apa makna sebab dan apa akibat yang telah Allah Ta'ala peruntukkan buat manusia di dalam kadar-kadarnya. Kadar dan kadar ini sangat susah untuk difahami, dan ini adalah merupakan cerita mukadimah pada tengah hari ini supaya kita memelihara diri kita daripada sebab dan akibah ini, supaya kita tidak akan tenggelam di dalam ombak kehidupan sebagaimana orang abid ini. Ini ada bersangkutan dengan apa yang bakal kita teruskan cerita daripada Bani Israel, iaitu nabi-nabi yang diutuskan yang tak disebut di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya kita melanjutkan cerita tersebut, maka kita bacakan ayat daripada surah Al-Isra, ayat 4. Surah ini, ayat ini berbunyi, wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Kami telah mengkadakkan kepada Bani Israel di dalam kitab, iaitu kitab Lauh Mahfuz Allah Ta'ala, la tufsidunna fil ard,
marratain, iaitu Bani Israel ini akan melakukan dua kerosakan di muka bumi ini. Marratain, dua kali kerosakan di muka bumi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka merasakan sangat bangga dan berbesar diri. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan perkataan la tufsiduna, Allah Ta'ala menulis dengan, Allah Ta'ala memberi wahyu dengan kalimah fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf lam berbaris di atas. Kalau siapa-siapa yang tengok Quran lihat di dalamnya, iaitu tufsiduna adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan lam berbaris di atas, iaitu namanya lam taukid, dan nun yang disabdukan yang dikatakan juga nun taukid. Jadi kalimah ini dikuatkan oleh dua taukid, memastikan benar-benar bahawasanya Bani Israel telah melakukan dua kerosakan di muka bumi ini, dua kali kerosakan. Bagi ulama dia ada dua tafsirnya. Kalau ulama-ulama dulu dia mentafsirkan perkara yang telah dikerjakan oleh Bani Israel ini, iaitu kerosakan yang telah dilakukan di muka bumi ini, sudah dikerjakan. Bila masanya adalah masa ketika di antara wafatnya Nabi Sulaiman AS hinggalah kehancuran Baitul Maqdis di tangan Raja Bukhtanasar, iaitu Raja Babylon. Jadi masanya sekarang sudah hampir, kalau kita menceritakan kisah sejarah orang-orang Bani Israel sejak daripada kewafatan Nabi Sulaiman, maka inilah sampai masanya, iaitu di mana Bani Israel sudah sangat banyak membuat kerosakan di muka bumi ini, di mana akhlak mereka sangat buruk. Mereka mengamalkan riba. Apabila Allah Ta'ala melarang sesuatu, mereka akan melanggar larangan tersebut. Apabila disuruh beribadah, diutuskan para nabi, dia akan membenci para nabi ini. Dan sebahagian daripada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ini dibunuh oleh mereka. Salah seorang nabi yang diutus, bagaimana yang sudah kita jelaskan, bahawasanya kerajaan Bani Israel terbagi kepada dua bahagian, bahagian utara dan bahagian selatan. Bahagian selatannya beribu negara Jerusalem sendiri, dan kerajaan itu dinamakan kerajaan Judah sebagaimana sudah kita jelaskan pada kuliah yang lalu. Dan bahagian utaranya pula adalah kerajaan Bani Israel ataupun kerajaan Israel, yang mana ibu negaranya adalah Samira, di mana disitulah tempat lahirnya Dajjal yang akan nanti keluar di akhir zaman sebagai salah satu daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Apabila masa berlalu, iaitu hampir kepada 2 abad, 210 tahun, iaitu hampir kepada 2 abad, di mana kemusnahan itu sangat hampir, maka Bani Israel yang di sebelah utara itu diperintah oleh seorang raja namanya Raja Hazkia, dan nabi yang diutuskan kepada beliau adalah seorang nabi yang namanya Nabi Sa'ya. Kemudian tu di bahagian selatannya, raja yang memerintah iaitu kerajaan Judah, rajanya nama Yoyakim. Dan nabi yang diutuskan kepada mereka adalah yang namanya Armia. Ini semua dua nabi ini tak disebut di dalam Al-Quran, tetapi ada disebut di dalam kitab-kitab tafsir, apalagi di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi apa yang berlaku kalau kita rujuk kepada kitab ini, la tufsiduna fil ard marratain, Bani Israel telah melakukan dua kerosakan di muka bumi. Ulama dulu mengatakan sudah berlaku, iaitu yang pertama kerosakan yang mereka lakukan adalah dengan membunuh Nabi Sa'ya yang diutuskan kepada Raja Hazkia. Ulama sekarang pula, ulama-ulama kontemporer mengatakan dua kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel ini belum berlaku, atas dasar bahawasanya kalimah yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan perkara ini adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu adalah yang menjelaskan keadaan sekarang dan yang akan datang. Dan kita tahu Al-Quran ini diturunkan selepas daripada musnahnya Bani Israel, iaitu kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalaulah Quran itu diturunkan kepada Nabi kita dengan fi'il mudhari', jadi bermakna perkara itu belum berlaku lagi. Ada yang mengatakan kesalahan ataupun kerosakan yang pertama sudah berlaku dan Allah Ta'ala sudah pun membalas kejahatan tersebut. Itu nanti kita akan jelaskan bila dia berlaku dan siapakah yang telah membinasakan dia. Sekarang kita ceritakan hanya kepada pentafsir yang golongan pertama, iaitu pentafsir lama yang mengatakan la tufsidunna. Dua kerosakan ini sudah berlaku. Salah satunya adalah di dalam zaman Raja Hazkia. Apabila Nabi Sa'ya diutuskan kepada Raja Hazkia, waktu itu keadaan huru-hara kerana raja daripada Babylon yang namanya Sanharib membawa 60,000 bala tentera untuk menyerang kerajaan Israel sebelah utara. Pulaknya ketika itu Raja Hazkia sedang sakit, iaitu kakinya tidak boleh berjalan kerana lemah. Jadi Raja Hazkia bertanya kepada Nabi Sa'ya, adakah kamu mendapat berita daripada langit, wahyu ataupun sebagainya, bagaimana untuk kita mengelak daripada serangan besar ini daripada Raja Sanharib Babylon? Jadi kata Nabi Sa'ya, belum lagi aku dapat berita daripada langit, iaitu belum menerima wahyu daripada Allah. Untuk apa dikerjakan? Jadi kata Raja Hazkia, kamu berdoa kepada Allah supaya penyakit aku ini sembuh. Kalau penyakit aku ini sembuh, barangkali aku akan dapat mengetuai ataupun mengepalai bala tentera untuk menentang Raja Sanharib dengan bala tenteranya. Jadi kata Nabi Sa'ya, aku sudah mendapat wahyu bahawasanya obat penyakit kamu ini adalah daripada buah tin, iaitu buah tin ini diperah airnya, diminum dan disapukan kepada tempat yang sakit, maka sembuhlah Raja Hazkia ini. Jadi apabila Raja Hazkia ini sembuh, dia juga berdoa bersama-sama dengan Nabi Sa'ya, minta Allah Ta'ala hapuskan ataupun kalahkan Raja Sanharib dengan tenteranya yang sangat kuat dan perkasa. Kerana Raja Hazkia apabila melihat keadaan tentera yang datang itu, dia sendiri merasakan bahawasanya dia tidak akan dapat menolak, kemungkinan dia akan kalah besar. Jadi tidak ada siapa yang untuk dia minta bantuan melainkan kepada Allah. Jadi dia berdoa dan Allah Ta'ala telah sampaikan, makbulkan doanya melalui daripada usaha doa Nabi Sa'ya juga. Maka Allah Ta'ala telah turunkan satu wabak. Ada yang mengatakan wabak penyakit, ada yang mengatakan semua tentera Raja Sanharib itu mati dengan tiba-tiba, mati mendadak. Yang akhirnya semua bala tenteranya mati, yang tinggal hanya 5 orang, iaitu Raja Sanharib sendiri dan 5 orang daripada pengikutnya. Salah satu daripada pengikutnya itulah Bukhtanasar yang belum lagi menjadi raja, kerana apabila nanti Sanharib mati, baru dia akan menduduki tahta pemerintahan, dan dia adalah orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk menghapuskan seluruh Baitul Maqdis. Jadi apabila Sanharib ini melihat keadaan tenteranya semua sudah mati mendadak dan dia dengan 5 orang bala tenteranya yang tinggal telah ditawan oleh Raja Hazkia, kemudian tu Raja Hazkia berdakwah pula kepada rakyatnya, mengatakan bahawasanya kamu seharusnya senantiasa mengingati nikmat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah melepaskan kita daripada serangan Raja Sanharib yang boleh membuatkan kita ini semua akan mati dan kalah. Tetapi apa boleh buat, memang sudah keadaan Bani Israel ketika itu akhlaknya sangat buruk. Tidak ada seruan yang dia terima, apalagi kalau seruan itu adalah seruan untuk kembali kepada jalan Allah, untuk mengingati apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Begitu juga Nabi Sa'ya, seruannya tidak pernah didengar lagi. Kemudian tu oleh kerana sangat sedihnya Raja Hazkia mati. Raja Hazkia sudah tidak ada, yang tinggal hanya Nabi Sa'ya saja. Kemudian tu Nabi Sa'ya ini dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi sebelum berlakunya pembunuhan Nabi Sa'ya ini,
dia telah mendapat arahan daripada Allah supaya membebaskan Raja Sanharib dan dipulang kepada tempatnya Babylon, dan supaya dia memberitahu kepada rakyatnya, ingat, bukan mereka itu yang kuat dan perkasa, bukan mereka yang besar, tetapi yang besar adalah Allah, Allah yang maha kuasa. Tapi Raja Sanharib juga gagal untuk membentuk akhlak orang-orang Babylon, yang akhirnya dia juga mati dan digantikan oleh Raja Bukhtanasar. Kemudian tu mereka telah membentuk tentera baru yang bakal menggempur Baitul Maqdis. Di pihak Bani Israel pula, yang mereka kejar adalah Nabi Sa'ya, kerana mereka tak mau lagi mendengar apa yang akan disampaikan oleh Nabi Sa'ya. Yang akhirnya di dalam pelarian tersebut, Nabi Sa'ya ini telah melihat sebuah pokok yang telah membelah dirinya, iaitu batang pokok itu sudah terbuka sendirinya. Maka pokok ini berkata kepada Nabi Sa'ya, kamu masuklah di dalam diriku supaya dapat aku sembunyikan kamu. Ini cerita berlaku sama serupa dengan Nabi Zakaria. Tapi Nabi Sa'ya yang telah mati dulu berbanding dengan Nabi Zakaria, kerana Nabi Zakaria itu nanti diutuskan di belakang selepas daripada kematian ataupun kewafatan Nabi Sa'ya. Jadi apabila Nabi Sa'ya ini masuk di dalam pokok yang sudah membelah dirinya sendiri, ketika itu iblis nampak perbuatan tersebut, maka dia kait sedikit daripada pakaian Nabi Sa'ya yang tertinggal. Jadi apabila pokok tadi itu menangkupkan dirinya, maka tinggallah pakaian Nabi Sa'ya, yang mana pakaian ini telah dijadikan sebagai tanda oleh iblis yang membentuk dirinya sebagai manusia, memberitahu kepada Bani Israel. Katanya, kalau kamu nak tengok musuh kamu ada di mana, maka lihatlah pokok ini. Maka diambil gergaji, digergaji pokok tersebut. Nabi Sa'ya mati di dalam, wafat di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Inilah perihal orang-orang Bani Israel. Daripada bersebabnya inilah, maka Allah Ta'ala telah datangkan satu perjanjian, iaitu di mana Allah Ta'ala telah mendatangkan satu siksaan. Bagaimana ayat selanjutnya mengatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, apabila datang janji Allah, disebabkan mereka telah melakukan kerosakan yang pertama daripada dua kerosakan yang ada di dalam kadak kitab Allah, ba'athna alaikum, maka kami, iaitu Allah Ta'ala, akan datangkan kepada mereka ibadan lana, iaitu hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang sangat kuat dan perkasa, bengis dan jahat. Fajasu khilalad diyar, mereka itu akan menjelajah, akan merajalela di dalam tempat tinggal dan kampung-kampung mereka, iaitu kampung-kampung orang Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ula, maka yang demikian itu, iaitu janji Allah, pasti akan terlaksana. Itu tadi di dalam kerajaan yang sebelah utara. Kerajaan di sebelah selatan, di mana Baitul Maqdis itu sendiri merupakan ibu negerinya, yang mana Raja Yoyakim itu diutuskan Nabi Armia kepadanya. Nabi Armia juga menghadapi masalah yang sama. Masalah yang di mana mereka itu apabila didakwahkan oleh Nabi Armia bin Halkia, nama penuhnya Armia bin Halkia, tidak didengar oleh orang-orang Bani Israel lagi. Yang akhirnya mereka telah menangkap Nabi Armia dan dipenjarakan. Jadi oleh sebab mereka itu sangat jahat kepada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, ada sebahagian yang mereka bunuh, ada sebahagian yang mereka penjarakan, maka Allah Ta'ala telah mengirimkan tentera besar daripada Babylon, iaitu yang diketuai oleh Raja Bukhtanasar, telah menghancur luluhkan segala apa yang telah mereka bina daripada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita akan sambung lagi insya-Allah ya pada minggu depan, kerana sudah jam 2, nanti saya drag masa tuan-tuan nak bekerja. Mudah-mudahan kita bertemu, usia kita dipanjangkan dan kita dapat lagi duduk di hadapan tuan-tuan sekalian. Bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.